Pertama sekali saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita telah berjaya memainkan peranan yang penting dalam konteks memandu masyarakat dengan pandangan-pandangan syariah dalam menjawab persoalan-persoalan semasa. Dan kali ini adalah merupakan siri keempat muzakarah, insya-Allah akan membincangkan satu tajuk yang sangat penting, iaitu berhubung dengan maqasid siasat syariah. Seterusnya saya mengucapkan tahniah kepada MUIS kerana kejayaan mereka memainkan peranan dalam konteks arus perdana dakwah di Malaysia, yang menjadi satu badan institusi yang dihormati, yang didengari pandangannya, dan dengan itu kita dapat menyumbang dengan lebih bermakna sebagai sebuah badan yang berkecuali, yang memberi pandangan secara ilmiah, profesional dan tidak memihak kepada mana-mana kepentingan kepartian. Di tuan-tuan dan puan-puan ahli muzakarah serta peserta muzakarah sekalian, saya pada hemat saya tajuk yang dipilih pada kali ini adalah satu tajuk yang sangat besar, tetapi dia adalah merupakan sangat penting, satu perkara yang sangat penting yang memerlukan pencerahan, memerlukan kupasan, penerangan, pencerahan, ulasan daripada pihak yang berwibawa untuk memberikan pandangan yang sebenar dalam keadaan kita berdepan dengan berbagai-bagai ulasan tafsiran yang dibuat oleh berbagai-bagai pihak, sehingga mengelirukan kadang-kadang bagi mereka yang tidak memahami maksud ataupun tidak memahami ilmu ini secara sebenarnya. Mereka terkeliru dengan apakah sebenarnya maqasid dan bagaimana berurusan dengan maqasid mengikut disiplin ilmu yang sebenarnya. Jadi tajuk yang dicadangkan untuk muzakarah kali ini ialah mengenai maqasid siasah syar'iyah. Maqasid siasah syar'iyah, bukan maqasid syariah secara am, tetapi memfokuskan kepada maqasid siasah syariah, iaitu tujuan apakah diwujudkan sistem pemerintahan Islam, apakah tujuan dan maksud di sebalik menegakkan sistem pemerintahan Islam, dan aplikasinya dalam konteks Malaysia. Apakah kalau kita tengok dalam konteks Malaysia ni, negara kita sistemnya, cara pengoperasian pemerintahannya, dasar-dasarnya mengikut undang-undang mengikut pandangan siasat syariah, sama ada yang mansusah yang dinaskan ataupun al-mujtahad fi yang ma'qul, al-makna yang melalui jalan ijtihad. Sejauh manakah kita dalam konteks kerajaan pemerintah, sistemnya, dalam konteks parti-parti politik, dalam konteks NGO Islam, gerakan Islam mengaplikasikan maqasid siasat syariah ini dalam gerak kerja mereka dengan cara yang benar, dengan cara yang tepat. Dalam pada masa yang sama, saya melihat secara am, pemerhatian kita melihat bahawa ramai di kalangan pemain-pemain politik ini sebenarnya tidak memahami pun apakah itu maqasid dan bagaimanakah mengaplikasikan maqasid ini dalam mengendalikan
politik, sama ada di peringkat negara dan juga di peringkat gerakan-gerakan Islam di Malaysia ini. Jadi sebab itu celaru kita lihat satu suasana yang celaru, pemikiran yang bercampur baur, disiplin yang orang kata kusut, and yang menyebabkan pendirian-pendirian yang tidak tepat mengikut maqasid yang sebenarnya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tahu bahawa kita semua, umat Islam semuanya dituntut untuk menegakkan nizam al-hukm al-islami. Ini pegangan kita. Kita dituntut untuk menegakkan iqamatun nizam al-hukm al-islami, menegakkan sistem pemerintahan Islam di negara Islam. Nizam ini pada masa dahulu dalam sejarah Islam, dalam rujukan Islam, biasa dipanggil sebagai khilafah ataupun juga dipanggil sebagai imamah. Sama ada kita ingin menggunakan perkataan itu ataupun perkataan-perkataan yang lain, bolehlah dibincangkan dan juga perlu dirujuk kepada maksud daripada penggunaan istilah tersebut. Kenapa pada zaman pensyariatan Islam, khususnya selepas daripada zaman Rasulullah SAW, kalimah khilafah dan kalimah imamah ini dipilih sebagai nama kepada sistem pemerintahan Islam. Tentu ada maksud dan ada makna. Jadi kalaupun kita tidak mahu menggunakan kalimah imamah ataupun khilafah, tapi kita tidak boleh menghilangkan maksud dan makna. Itulah pentingnya perbahasan, pentingnya perbincangan, supaya kita tidak, walaupun tidak menggunakan perkataan, tapi tidak menghilangkan maksud dan makna. Dan tidak juga memberi makna yang salah kepada perkataan yang salah. Ini tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, isu berkaitan dengan perbahasan nizam al-hukm al-islami ini, siasat syariah ini, sebahagiannya adalah maqtu', sebahagiannya adalah diputuskan berdasarkan kepada nas, dan sebahagiannya adalah perkara-perkara yang duduk di bawah ijtihad. Dan perkara-perkara yang duduk di bawah ijtihad inilah kebanyakannya dia ambil kira dari aspek maqasid, dari aspek tujuan kepada siasat syariah itu sendiri. Bila kita sebut tentang siasat syariah, kita akan bercakap tentang pemilihan kepimpinan, ciri-ciri kepimpinan, tempoh kepimpinan, ahli halli wal aqdi, bai'ah, cara tugas-tugas ataupun peranan ahli halli wal aqdi, ciri-ciri ahli halli wal aqdi, bai'ah di antara ahli halli wal aqdi dengan khalifah, kewajipan khalifah, kepimpinan Islam, bagaimana melucutkan kepimpinan Islam, bagaimana menghakkan tempoh, boleh tak menghakkan tempoh kepimpinan tersebut, bolehkah dia disandang oleh wanita, bolehkah ia disandang oleh orang bukan Islam, dan banyak lagi persoalan-persoalan yang merangkumi perbincangan tentang isu siasat syariah. Itu topik-topik. Tetapi apakah sebenarnya maksud di sebalik iqamatu nizam hukm islami? Apakah maksud ataupun tujuan ataupun istilah yang kita selalu guna maqasid? Yang sebenarnya maqasid itu jamak kepada maksud. Tapi bila sebut maksud dalam bahasa Melayu,
orang faham maksud biasalah. Tapi bila sebut maqasid baru dipahami sebagai kaedah fiqh, kaedah usul. Bila sebut maksud, orang tak faham sebagai kaedah usul. Jadi sebenarnya maqasid adalah jamak kepada maksud-maksud. Dalam syariah, pensyariatan Islam, kita ada maksud-maksud di sebalik syariah, di sebalik hukum hakam, di sebalik perundangan. Dan termasuklah dalam hal siasah syariah. Tentu sekali siasah syariah sangat bergantung, sangat berpijak pada konsep maksud, konsep maqasid syariah. Sebab tidak banyak mungkin dalam hal ehwal yang saya sebutkan tadi diputuskan secara nas, tetapi kebanyakannya diurus berdasarkan kepada maqasid dan tujuan. Oleh sebab itu, memahami maqasid ini sangat penting. Memahami maqasid siasah syariah secara mundabitah, secara ilmiah, secara berdisiplin adalah sangat penting. Kerana jika sekiranya dia dilakukan oleh orang yang bukan ahlinya, tidak pasti lagi hasil daripada ijtihad maqsadi yang dilakukan oleh orang tersebut, pihak tersebut akan menepati hukum Islam yang sebenarnya. Oleh sebab itu, membincangkan isu topik mengenai maqasid siasah syariah ini adalah suatu yang sangat penting. Secara ringkas, ulama dahulu telah pun menyimpulkan maqasid kepada siasah syariah ni ada dua. Yang pertama, iqamatuddin. Tujuan kita menegakkan sistem pemerintahan Islam ialah, yang pertama sekali, sistem pemerintahan itu hendaklah mampu beroperasi, berfungsi untuk menegakkan iqamatuddin. Mana iqamatuddin masuklah di dalamnya hifzuddin, tanfiz ahkamiddin, melaksanakan hukum agama dan menjaga sempadan. Di samping itu, menegakkan keadilan. Yang kedua, siasatid dunya bihi, menguruskan hal ehwal dunia dengan agama. Dengan maksud, dengan itu berlakunya intizam syu'un al-muslimin, maknanya berlakunya tertib, istiqrar, berlakunya kestabilan, berlakunya kemakmuran, berlakunya tertib, ketertiban dalam penyusunan kehidupan orang Islam melalui pelaksanaan hukum-hukum Islam di dalam kehidupan. Jadi ulama dahulu telah pun menyimpulkan kepada kita, membantu kita dalam mentarifkan maqasid daripada pelaksanaan sistem hukum pemerintahan Islam. Jadi yang pertama sekali saya ulangi, iqamatuddin, maknanya termasuklah juga mengangkat syiar Islam, mengangkat martabat orang Islam, pendidikan orang Islam, ekonomi orang Islam, politik orang Islam dan sebagainya. Mana satu sistem pemerintahan yang boleh menjamin kedudukan hukum Allah lebih tinggi daripada kalimah-kalimah yang lain daripada Allah. Hukum Allah lebih tinggi daripada hukum-hukum yang dibuat oleh manusia. Kedudukan orang Islam lebih tinggi, lebih mulia, lebih agung daripada orang bukan Islam. Kestabilan orang Islam, kestabilan hidup orang Islam juga terjamin. Jadi pendidikan mereka mestilah terbaik, ekonomi mereka mestilah terbaik, cara berpolitik juga mestilah menjurus ke arah memelihara kedudukan, ketinggian agama Islam dan maruah orang Islam. Sebab itu, isu perpaduan, menggarap perpaduan umat Islam sehingga menjadi syaukah dalam konteks politik Islam adalah suatu tuntutan asas, kewajipan asas dalam siasah syariah. Jadi sebab itu,
kita tengok pada hari ini, kalau kita tengok aplikasinya dalam konteks Malaysia, perkara-perkara yang saya sebutkan tadi sangat banyak dipertikaikan dalam konteks negara kita. Kedudukan agama Islam, martabat umat Islam, ekonomi orang Islam, politik Islam, segala-galanya tidak dijamin oleh sistem. Tidak terjamin dalam sistem yang kita ada. Jadi sejauh manakah timbul persoalan di situ, sejauh manakah kita mengaplikasikan maqasid daripada siasat syariah tersebut. Makna maqasid ini adalah suatu yang berbentuk madmun, bukan kandungan, aplikasi, bukan dalam bentuk teori ataupun bentuk taktikal, tetapi gagasan, kandungan, bagaimana pelaksanaan siasah yang diambil oleh pemerintah itu dalam semua masa, dalam semua keadaan, mempertahan dan menjaminkan kedudukan agama Islam. Agama Islam yang tertinggi, syiar Islam tertinggi. Kadang orang tak pandang rendah, pandang mudah pada syiar. Sedangkan syiar itu, kalau setengah ulama mendefinisikan negara Islam, dimasukkan perkataan syiar Islam. Kedudukan syiar Islam itu yang tertinggi. Jadi kita dapat lihat dalam negara kita aplikasinya bagaimana dalam konteks maqasid, dalam bentuk maqasidnya. Dari segi kita kata tadi, kita di Malaysia kadang atas nama pelancongan, semua hari raya kita jadi hari besar, semua rumah ibadah jadi besar. Dalam konteks syiar, sejauh mana kalau kita lihat dari segi maqasid siasat syariah, kita boleh membenarkan perkara-perkara itu? Adakah kolom kebebasan beragama yang diperuntukkan dalam perlembagaan memberi makna bahawa kita membesarkan syiar-syiar agama, semua agama? Ini satu persoalan, banyak persoalan sebenarnya tentang bagaimana kita memahami maqasid siasah itu. Maknanya secara am tu maqasid siasah ini diaplikasikan dalam konteks negara kita. Saya tidak kita mungkin tidak perlu mempertikaikan dari sisi struktur. Mana struktur kenegaraan, kita ada sistem raja, ada Perdana Menteri, ada Parlimen, ada ahli dewan dan sebagainya. Dari segi struktur tidak ada masalah, tetapi konten dan isi yang mengisi struktur tersebut. Contohnya dari syarat-syarat imamah. Kalau kita kata yang di Pertuan Agong ataupun Perdana Menteri itu adalah penguasa tertinggi, Agong adalah imam, Perdana Menteri adalah wazir tafwid dalam konteks siasat syariah, maka syarat imamah perlu ada pada Agong yang di Pertuan Agong, dan syarat yang sama perlu ada pada Perdana Menteri. Syarat yang sama perlu ada pada Perdana Menteri mengikut siasat syariah, kerana dia adalah merupakan wazir tafwid, wizarah bitafwid. Wizarah bitafwid mesti mempunyai muasafat dan ciri yang sama dengan dengan imamah. Jadi kita soal di sini bila cakap maqasid, soal pengisian. Apakah isinya? Ahli Dewan Undangan Negeri ataupun ahli parlimen, apa syarat dan muasafat? Sekarang kita tidak ada ahli halli wal aqdi, tapi kita menyerahkan banyak bidang kuasa kepada parlimen dan Dewan Negeri membuat keputusan. Jadi sejauh manakah kita mengaplikasikan syarat-syarat keanggotaan yang melayakkan mereka untuk dari konteks siasat syariah melihat hal masalah dalam hal ehwal menguruskan kehidupan orang Islam. Mana mesti dilihat ciri-ciri mereka ini, dilihat dari sudut maqasidnya, apakah ciri-ciri sifat-sifat yang perlu mereka miliki yang melayakkan mereka diberi mandat untuk
membuat keputusan, melihat, orang panggil bahasa fiqh dia panggil an-nazar fi ahwal masalih al-muslimin. Kan? Kita kena tengok berapa persen orang bukan Islam boleh duduk dalam parlimen, berapa persen boleh duduk dalam dewan, apa jawatan yang boleh dipegang oleh bukan Islam dalam kementerian, dalam exco dan sebagainya. Semua ini ada dan perlu dilihat dalam konteks maqasid asy-syariah. Maqasid siasah syariah. Kena melihat dalam konteks yang kita sebut tadi, sejauh mana dia memelihara kedudukan dan ketinggian agama Islam, memelihara tidak menjejaskan kestabilan kehidupan orang Islam, tidak menjejaskan secara am. Saya sebut, bukan saya sebut kalimah fiqh, tapi untuk menjelaskan mafhum-mafhum ini. Jadi saya sebutkan persoalan-persoalan ini untuk supaya peserta-peserta yang mungkin tidak biasa dengan istilah ini boleh ikut nanti bila dibentangkan kertas kerja. Nanti orang orang yang bentang kertas kerja dia tak bagi dah mukadimah macam ni, mungkin dia terus pada istilah-istilah ilmu, jadi peserta tak boleh nak faham. Jadi saya tolong memperdekatkan dahulu persoalan-persoalan tentang maqasid ini, apakah perbahasan dia dan apakah tujuan daripada siasat syariah, supaya nanti tuan-tuan dapat mengikutinya dengan lebih baik. Sebab itu saya nak sebut beberapa contoh je lah sini. Masa saya pun saya ingat dah 15 minit. Saya nak sebut satu poin di sini yang selalu orang keliru juga, ialah masalah udwiyah mafhum al-adalah dalam konteks siasat syariah. Dalam perbahasan biasa dalam masyarakat, orang kata kita pentingkan pemerintahan yang adil. Dalam konteks siasat syariah, keadilan itu bukan dari segi wazifi sahaja, bukan dari segi fungsi dan peranan. Mana orang tu membahagikan kek secara sama rata. Itu mana adil? Tidak. Tetapi dalam konteks siasat syariah, adalah bersifat udwi, bersifat komponen, makna sebahagian daripada sifat hakim. Adil itu sebahagian daripada sifat hakim, sifat masyarakat yang adil, hakim yang adil, wali yang adil, iaitu mereka yang tidak melaksanakan dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Jadi mafhum adalah dalam konteks siasat syariah berbeza dengan mafhum adalah keadilan dalam yang dibincangkan dalam politik kita di sana, dalam masyarakat. Mereka orang orang kafir pun dia kata adil. Kan? Orang kafir pun adil. Dalam mafhum siasat syariah, orang kafir tak adil. Orang kafir tidak boleh diserahkan amanah kepada mereka untuk menguruskan hal ehwal orang Islam. Sebab kepimpinan adalah amanah. Jadi adalah di situ. Sebab tu kita sebut wali nikah kena adil. Wali nikah nak adil, macam mana dia nak bagi apa? Kalau kita nak tengok dari segi wazifi, boleh faham tak? Dari segi wazifi maknanya orang wali nikah, rawi hadis kena adil. Dia nak bagi apa? Rawi hadis kena adil. Dia tak bagi apa-apa pun. Tetapi mafhum adalah dalam Islam, siasat syariah adalah lebih merangkumi, iaitu merangkumi orang itu sendiri, pelaksana itu sendiri, bukan dari segi wazifi membahagikan barang sama rata. Kita kata orang ni fulan bin fulan ni, acong ni bagi kuih sama rata, maka dia adalah seorang yang adil. Itu bukan mafhum. Kalau kita tengok pada keseluruhan sistem yang kita ada di dunia ini, negara Islam, tentu sekali kita bersetuju bahawa ciri-ciri dan muasafat sistem yang dilaksanakan tidak menepati ciri-ciri yang dicatatkan dalam kitab-kitab oleh ulama dahulu. Ulama dahulu, kenapa dia letakkan syarat-syarat ilmu, syarat lelaki, syarat al-quwwah, syarat macam-macam syarat. Dan kalau dilihat syarat-syarat kepada
Pemimpin ni kalau dilihat dari sudut peranan yang maksud yang sebut tadi adalah supaya mereka ini mampu melaksanakan tugas iqamatuddin. Sebab itu dia disyaratkan mujtahid. Sebab itu dia kata imam mestilah mujtahid, sebab tugas dan fungsi utama dia ialah iqamatuddin. Tapi hari ini kita abaikan itu semua, maka sebab itu maqasid iqamatuddin tak dapat dilaksanakan. Kerana kepimpinan yang ada tidak menepati ciri-ciri dan tidak dilantik dan dipilih berasaskan maqasid kenapa dia dilantik. Kenapa dia dilantik. Jadi itu contoh-contoh bagaimana kita perlu memahami perkara ini. Maqasid ini penting. Sebenarnya siapa-siapa yang faham maqasid ini sangat membantu dia mengambil pendirian yang benar dalam hal itu. Walaupun saya katakan bahawa kita melihat tidak ada tak cukup syarat kepada kepimpinan yang ada, maqasid syariah juga mengatakan nafas hukmi mereka. Istilah fiqh tu nafas tu. Maknanya lulus keputusan-keputusan pemerintah mereka lid darurah, kerana darurah. Sebab maqasid syariah juga ialah menuntut menjaga kestabilan kehidupan orang Islam, menjaga kestabilan kehidupan masyarakat. Itu maqasid syariah. Walaupun ciri-ciri kepimpinan khilafah ini tidak dapat dipenuhi oleh kepimpinan-kepimpinan yang ada, tetapi muqtadal maqasid syariah, kita perlu menerima keputusan-keputusan ataupun pentadbiran yang dibuat oleh mereka yang tidak memiliki ciri-ciri yang sifat-sifat yang sempurna itu. Dengan syarat kita berusaha untuk mengembalikan sistem hukum Islam sebagaimana yang sepatutnya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa banyak perkara yang boleh dibincangkan, dan inilah sebabnya kenapa sebenarnya berdasarkan kepada fiqh maqasid inilah tuan-tuan boleh lihat pendirian-pendirian ISMA. Contohnya kita tidak menyokong perubahan melalui demonstrasi jalanan, kerana mengikut syarat seorang yang nak dilantik sebagai pemimpin mestilah boleh menjaga kestabilan negara. Maknanya jika sekiranya berlaku perpindahan pemerintahan, negara tidak menjadi fauda ataupun huru-hara yang menyebabkan urusan kehidupan manusia terganggu, terjejas dan sebagainya. Maka sebab itu pengurusan perpindahan pemerintahan mestilah dilakukan dengan tertib mengikut maqasid asy-syariah. Jadi sebab itu pandangan-pandangan ISMA dalam, kalau tuan-tuan perhatikan, dalam hal-hal politik kita sangat mengambil berat tentang sangat berpijak kepada asas-asas maqasid asy-syariah, maqasid syariah ini. Begitu juga kalau kita sebut tentang pertukaran kuasa secara aman, iaitu demokrasi. Itu pun ada di kalangan masyarakat kita sekarang ni bujang kita tak boleh jatuhkan kerajaan. Sebab dalam nusus syariah, dalam nusus-nusus banyak menyentuh supaya kita sabar, jangan tukar pemerintahan. Tetapi ulama mutaakhirin mengatakan bahawa itu bukan maksud. Itu bukan maksud. Tetapi yang jadi maksudnya ialah pertukaran kuasa itu hendaklah berlaku secara aman, dan bila dibuat muwazanah, perimbangan di antara mafsadah dengan maslahah, maka maslahah lebih besar daripada mafsadah. Maka sebab itu kita menerima sistem pertukaran kuasa secara aman melalui pilihan raya, sebab dia adalah cara pertukaran kuasa yang aman. Jadi saya tidak ingin memanjangkan lagi ucapan, kerana ini adalah masa yang lebih pada saya. Untuk setakat itu sahaja, walaupun saya ada nota yang lebih ni. Jadi saya akhirnya berharap supaya insya-Allah pertemuan ini, muzakarah ini akan menghasilkan natijah yang sangat penting, boleh memberikan kita dan masyarakat pencerahan bagaimana kita menilai, menyuluh dan melihat setiap sudut daripada
siasat syariah pelaksanaan dalam konteks di Malaysia, sama ada di peringkat pemerintahan dasar negara ataupun parti-parti politik Islam ataupun gerakan-gerakan Islam mengambil pendekatan-pendekatan yang tepat berdasar secara berdisiplin berasaskan kepada maqasid asy-syariah. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasiru ala barakatillah.